Assalamualaikum dan salam serakku sayang. Bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Tumpuan berita. Grant sejumlah RM35,000 di bawah projek kecil luar bandar MRP telah diagihkan kepada beberapa pertubuhan dari sekitar Kampung Patong untuk tujuan kebajikan masyarakat tempatan dan pelaksanaan aktiviti masing-masing. Penyerahan grant tersebut telah disempurnakan oleh Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Zagawi-In di Chapel St. Clement, Kampung Patong di Siburan pada Sabtu. Beliau mengagihkan RM5,000 kepada Women Fellowship Chapel St. Clement, Kampung Patong untuk melaksanakan aktiviti tahunan serta RM10,000 masing-masing untuk peralatan bilik gerakan jawatankuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK Kampung Patong, tabung kebajikan Kampung Patong serta aktiviti unit sebekas Kampung Patong. Terdahulu, Datuk Roland Sagah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat telah menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Pembinaan Dewan Chapel St. Clement, Kampung Patong. Seterusnya, seramai 21 orang peserta yang terdiri daripada belia wanis dan ibu tunggal dari kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Semariang telah menyertai program Women's Empowerment 2022. Program anjuran Kolej Komuniti Kuching di bawah Unit Pembelajaran Sepanjang Hayat PSH itu memberi fokus kepada kluster jahitan iaitu pembuatan baju kurung moden di mana ia diadakan setiap hujung minggu bermula 13 Ogos lepas. Hadir menyempurnakan majlis penangguhan program itu ialah Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali di Kolej Komuniti Kuching pada Ahad. Menurut Datuk Sharifah Hasidah, program seumpamanya dapat membantu untuk memperkasakan wanita dalam meningkatkan sosioekonomi serta membimbing mereka untuk membuka perniagaan sendiri. Program untuk kita empower women untuk memperkasakan wanita-wanita kita, terutama wanita-wanita yang di rumah, di kampung yang mungkin tak pergi ke pejabat bekerja. Maksudnya wanita yang free sikit, yang boleh kita latih supaya dapat membantu dan menyumbang kepada ekonomi pembangunan ekonomi keluarga kita sendiri. Jadi inilah bagus dan pentingnya program kerjasama Women Empowerment kita buat bersama College Community ini . Dalam program itu, peserta juga didedahkan dengan kursus keusahawanan daripada pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM berkenaan kemahiran menjahit dan juga kaedah membuka perniagaan sendiri. Sementara itu, Pengarah Kolej Komuniti Kuching, Suharyati Sulaiman pula menambah, program ini merupakan satu inisiatif murni yang wajar dijadikan contoh oleh pihak lain terutamanya syarikat-syarikat korporat untuk bekerjasama dengan badan bukan kerajaan NGO dalam menghasilkan program tanggungjawab sosial korporat CSR yang dapat memberi manfaat kepada rakyat. Jelasnya, kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif dalam usaha memperkasakan wanita kerana menyedari golongan wanita merupakan salah satu tonggak yang amat penting dalam pembangunan negeri dan negara. Berita selanjutnya, konsep Sekolahku Sejahtera berperanan menambah baik peranan guru sebagai pemboleh daya kepada penerapan elemen sejahtera di peringkat prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah maupun pendidikan pasca menengah. Menurut Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbong, Sekolahku Sejahtera adalah konsep yang mempunyai pelbagai tema, inisiatif dan program Kementerian Pendidikan Malaysia KPM yang berteraskan kepada penerapan 14 nilai yang antaranya termasuk selamat, seronok, sihat, etika, empati, jati diri dan adat sopan. Katanya penerapan elemen sejahtera ini pula dilaksanakan secara holistik di dalam dan luar institusi pendidikan dengan melibatkan sokongan daripada institusi keluarga, komuniti, agensi kerajaan, PDRM, agensi anti dadah dan media. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Daerah Belaga 2022 dan pelancaran Sekolahku Sejahtera sempena Showcase Transformasi Pendidikan di Dewan Seri Jayong SMK Belaga pada Sabtu. Sementara itu, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak merangkap Adun Belaga Datuk Liwan Lagang merakamkan penghargaan kepada warga pendidik SMK Belaga dan SMK Bakun kerana telah mendidik pelajar di situ hingga mencapai keputusan yang cukup baik dalam bidang akademik dan juga kurikulum. Beliau bagaimanapun akui keputusan cemerlang ini tidak akan datang dengan sendirinya tetapi bermula dengan perancangan daripada pejabat terus kepada sekolah, seterusnya ditransformasikan kepada tindakan oleh guru dan kemudiannya dicernakan oleh murid-murid. Menyedari kekangan dihadapi ibu bapa, Datuk Liwan telah mengumumkan bantuan one-off berjumlah RM300 dari Jawatankuasa Pendidikan untuk anak-anak belaga yang melanjutkan pengajian di universiti atau kolej.
Selain itu, katanya mereka juga bercadang untuk berkolaborasi dengan Yayasan Sarawak untuk mendapatkan sedikit bantuan untuk tambang dan wang pendahuluan mereka. Terdahulu, Datuk Liwan dan Datuk Wilson meluangkan masa menyempurnakan simbolik perasmian Karnival Sukan Saberkas Kasus 2022 Cawangan Belaga di Gelanggang Serbaguna, Pekan Belaga. Kasus 2022 dibahagi kepada dua kategori sukan dipertandingkan iaitu badminton untuk lelaki dan bola tampar untuk wanita yang diadakan selama 2 hari pada Sabtu dan Ahad. Sebanyak 16 regu mengambil bahagian dalam badminton manakala sebanyak 12 pasukan menyertai bola tampar. Antara tujuan kasus ini diadakan adalah sebagai satu platform untuk golongan muda beriadah dan bersukan secara sihat. Selain itu, ia juga bagi mengelak golongan ini terlibat dengan aktiviti sosial yang tidak sihat selain mengeratkan hubungan silaturahim antara peserta yang mengambil bahagian. Di muka pula, seramai 55 peserta melibatkan 11 kumpulan dari seluruh bahagian muka telah menyertai Explores Anti Dadah Jubli Mutiara Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS peringkat negeri Sarawak. Bertempat di Dataran Perhin Setia Raja Muka, program itu telah dirasmikan oleh Adun Balingian Abdul Yaakob Aribi pada Sabtu. Objektif program itu adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang kesan dan bahaya penggunaan dadah dalam kehidupan, mengupas tentang isu penyalahgunaan dadah dan perspektif Islam dan membincangkan tentang kaedah pencegahan penyalahgunaan dadah dalam kalangan umat Islam. Sehubungan itu, Abdul Yaakob berharap pelaksanaan program ini dapat membantu memberi kesedaran umat Islam tentang kesan buruk penyalahgunaan dadah kepada seluruh aspek kehidupan. Sementara itu, penyertaan lebih 200 orang pemancing telah memeriahkan Pesta Memancing Break Off One Stop Committee OSC Daerah Semarahan di Tasik Desa Ilmu pada Sabtu. Program anjuran pejabat daerah Semarahan dan OSC Daerah Semarahan itu diadakan sempena Break Off Semarahan 2022 yang berlangsung selama 3 hari bermula Jumaat. Ahli Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang berkata, pertandingan memancing adalah sesuatu yang sangat berfaedah dan mampu menarik penyertaan belia serta dewasa yang menggemari aktiviti itu. Katanya ia juga dapat memupuk semangat muhibah dan kerjasama di antara para peserta dan masyarakat dari sekitar Semarahan dan Kuching. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di pesta tersebut. Acara memancing itu telah menyaksikan juara disandang oleh Aminuddin Azmi yang berjaya mendapat ikan sebanyak 950 gram dan membawa pulang hadiah berupa televisyen 43 inci. Manakala tempat kedua dimenangi Muhammad Zamiruddin Aziz yang memperoleh ikan seberat 260 gram dan membawa pulang hadiah berupa peti sejuk 200 liter. Tempat ketiga pula disandang Nikan Jawa dengan memperoleh ikan seberat 250 gram dan membawa pulang hadiah berupa mesin basuh automatik 7 kg. Laporan selanjutnya, sebanyak 32 pasukan mengambil bahagian dalam pertandingan futsal terbuka SPAW edisi ke-6 Piala Timbalan Premier Sarawak yang diadakan selama 3 hari bermula 26 hingga 28 Ogos 2022. Simbolik perasmian pertandingan itu telah disempurnakan oleh Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Dr. Richard Rapu bagi mewakili Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas bertempat di gelanggang futsal SPAW pada Sabtu. Selain pasukan tempatan dari Betong, pertandingan kali ini turut menarik minat pasukan dari Bintulu, Kapit, Sarike, Sri Aman, Semarahan dan Kuching. Ia dianjurkan oleh Kelab Sukan dan Rekreasi Jang BS dengan menawarkan hadiah lumayan berupa RM5,000 kepada juara, RM2,500 kepada naib juara dan RM750 kepada pemenang tempat ketiga bersama. Sebelum perasmian, Dr. Richard berkesempatan menyaksikan perlawanan peringkat kumpulan E di antara pasukan Evolution FT dari Semarahan menentang Kasma KTT dari Kuching yang dimenangi oleh Evolution FT dengan keputusan 2-0. Pada sebelah petang pula, Dr. Richard meninjau aktiviti membersihkan pokok tumbang di kilometer 15.5 Jalan Ulu Paku SPAW yang menyebabkan laluan jalan terhalang sepenuhnya dan tidak dapat dilalui. Lokasi insiden pokok tumbang ini adalah di kawasan Bukit Bantas berhampiran simpang masuk ke Rumah Panjang Senunuk Paku SPAW. Beliau kemudiannya meluangkan masa menziarahi keluarga Sulan Jeffrey yang baru kehilangan suaminya iaitu Mendiang Ludan Lintong bertempat di Kompleks Perumahan Kerajaan Negeri Betong. Mendiang Ludan Lintong merupakan penolong pegawai tadbir yang bertugas di Pejabat Daerah Betong sejak tahun 2010. Dr. Richard turut menyampaikan sedikit sumbangan kewangan kepada Sulan bagi meringankan beban beliau. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak di gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.